السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, muka surat 16, muka surat 16 baris 5 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia katanya, maka pengsan Yaqub rebah, maka tatkala siuman berkata ia, "Hei A'rabi, betapa tahi lalaknya di atas pipinya." Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam dengan bapaknya Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana Nabi Yaqub alaihi salam dengan Nabi Yusuf alaihi salam berpisah dengan bertahun-tahun lamanya, sejak kecil sampai Nabi Yusuf alaihi salam dewasa semula. Maka bila dia jumpa Nabi Yusuf A'rabi, seorang Arab Badui, bila pergi keluar daripada Palestin tu, ataupun tepatnya negeri Kanaan, dia keluar ke Mesir, maka terjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun tanya dia, kenapa dia mari sini, mari daripada mana. Maka bila Arab Badui ni beritahu kata dia daripada Kanaan, iaitu lebih kurang tempat sekarang ni di Palestin sana lah, Palestin ataupun Syam situ. Maka dia pun terkejut lah, mari Arab Badui yang mana asal daripada tempat duduk dia, iaitu adanya Nabi Yaqub alaihi salam. Maka dia pun tanya, kenal ke tak Nabi Yaqub? Dia pun sebut kenal. Maka dia suruh bagi tahu dan beri wasiat, bukan wasiat, beri tahu ataupun khabar, mesej lah dia panggil, PM tepi. PM tepi zaman tu lah, bukan PM tepi zaman sekarang. Jadi dia hantar utusan Arab Badui ni untuk bagi tahu ke pak dia sekian. Antara benda yang disebut ialah tubuh ataupun ciri-ciri tubuh Nabi Yusuf alaihi salam yang sekarang ni ada. Maka Arab Badui ni pun bagi tahulah satu. Pas dengar pada tu, maka dia pun pengsan. Maka sambunglah kita ni. Maka pengsanlah Yaqub alaihi salam, bapa Nabi Yusuf pengsan. Rebah. Pengsan rebah lah. Rebah jatuh. Maka tatkala siuman, tatkala sedar Yaqub tadi, berkata ia, ya Yaqub, hei A'rabi, wahai orang Arab Badui, betapa tahi lalaknya, tahi lalak Nabi Yusuf. Jadi Arab Badui pernah bercerita dulu berkaitan dengan tahi lalak Nabi Yusuf alaihi salam. Iaitu tahi lalak dia itu bertepatan dengan bawah mata dia. Sehingga kan kalau Nabi Yusuf alaihi salam nangis, maka sehingga menyebabkan tahi lalat tu hilang.
Kesan daripada menangis tu. Maka dia pun tanyalah kenapa, macam mana tahi lalat Nabi Yusuf pas bersedar tu. Dia kata, betapa tahi lalat Yusuf di atas pipinya, pipi Yusuf. Maka kata Arab Badui tu telah menghapuskan tahi lalat tu air mata Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi air mata Nabi Yusuf AS keluar bercucuran tu sehingga kena kepada tahi lalat Nabi Yusuf AS sehingga hilang. Nangis kerana teringatkan kepada bapa dia. Itu mahabbah, rasa cinta kepada sesama manusia. Hubungan kekeluargaan. Sama ada hubungan kekeluargaan itu mahram ataupun yang bukan mahram tapi isteri kita. Yang halal lah juga. Isteri kita tu bukan mahram. Tapi jadi halal sebab akad nikah. Jangan kata isteri mahram pula. Mahram ni ialah orang yang diharamkan berkahwin. Tu kahwin. Jadi tu bukan mahram kita. Tu dia panggil bukan mahram ajnabi tapi halal dengan sebab akad nikah. Dan berkata ia A'rabi. Orang Arab Badui pun sambung. Dia kata, jikalau menghapuskan, dan berkata ia Ya'qub. Jikalau menghapuskan tahi lalat tadi oleh air matanya, air mata Nabi Yusuf, tahi lalat tu kembali pada dia tu lah. Jikalau menghapuskan dia oleh air matanya, tahi lalatnya, yakni akan tahi lalat Nabi Yusuf tu, dan senyap telah hilanglah dua mataku dengan air mata. Dua mata Ya'qub. Hilang dua mata ni kalau biasa orang terjemah buta, tapi pada asal bukan buta. Kerana buta itu ialah sifat yang mustahil atas seorang rasul. Maka kita tanggung perkataan buta itu kepada banyak selaput. Dia peseng selaput mata sehingga kabur, tak nampak lah. Jadi selaput tu menyebabkan dia tak nampak. Bukan buta. Buta tu satu sifat kekurangan pada Nabi dan Rasul. Maka wajib ditakwil segala ayat Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kekurangan. Tapi kena tengok juga, kadang-kadang kekurangan itu macam kekurangan tapi padahal bukan kekurangan. Contohnya zaman Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Hasyiah Syarah Uqudul Jain. Terkini lah, kitab tu baru cetak 2023, kita beli dah. Dia sebut apa dia? Nabi Daud, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala cerita bahawasanya Nabi Daud zaman dia, syariat dia ialah kalaulah orang tu berkenal dengan isteri orang. Kalau seseorang tu berkenal dengan isteri orang, maka boleh minta suami dia cerai isteri dia untuk dia nikah dengan dia. Nampak macam pelik kita. Kau mana minta suami dia ceraikan dia, kemudian kita menikah dengan isteri dia. Lepas tu kita pun asal baca tu rasa nampak pelik lah. Mungkin ada riwayat lain kot, silap ke mana, ataupun kena tanggung takwil hak lain kot. Bila baca hasyiah tu, dia sebut kata memang syariat Nabi Daud begitu. Memang syariat Nabi Daud begitu. Dan perbuatan sebegitu tidak menjatuhkan maruah seseorang. Pada zaman tu lah, bukan nak amal zaman sekarang. Umat Nabi SAW tak ada syariat begitu. Bukan suruh cerai dah. Nabi Daud AS syariat dia, kalau seseorang lelaki berkenal dengan isteri orang lain, maka boleh dia minta suami dia menceraikan dia, kemudian dia menikah dengan isteri itu. Dan itu juga berlaku kepada Nabi Daud AS sendiri. Dia juga pernah melihat seorang perempuan, dan dia tu suka dengan perempuan tu bini orang dah. Kemudian dia minta suami dia ceraikan dia, dan Nabi Daud AS nikah dengan isteri tersebut. Maka lahirlah anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS. Jadi perbuatan itu bukan haram, perbuatan itu harus di zaman Nabi Daud AS kerana syariat dia memang begitu. Dan juga perbuatannya itu tidak menjatuhkan maruah dia sebagai seorang rasul. Jadi kalau ukur banding zaman kita ataupun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak pelik jelah. Mana suruh cerai orang? Tahu poligami pun pelik dah, betul lagi nak cerai orang.
Maka kita kena tengok setiap benda yang nampak macam kekurangan pada dia tu, pada Nabi dan Rasul tu, kena tengok semula. Adakah memang syariat dia sebegitu ataupun tidak. Ini pun sama lah. Jikalau hilang Nabi Yusuf AS punya tahi lalat di pipi dia itu kerana menangis, maka aku ni pula dalam keadaan hilang dua mata, yang ni tak boleh nampak mata aku ni, lepas daripada menangis sebab Yusuf. Yusuf menangis kerana nampak dia sehingga hilang tahi mata. Nabi Yaqub bapa dia sendiri menangis juga sehingga hilang ataupun kurang penglihatan dua mata dia. Kemudian mengesok ia Nabi Yaqub alaihi salam. Mengesok ni menangis teresok-esok. Menangislah dengar khabar daripada Nabi Yusuf alaihi salam dan rebah pengsan atasnya, atas Nabi Yaqub. Pengsan lagi sekali. Kita jarang dengar orang pengsan kerana kerana mencintai seseorang. Jarang kita dengar. Yang kita dengarnya pengsan kerana pengsan kerana Allah Ta'ala menzahirkan makhluk dia yang agung. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, dia kata nak lihat Tuhan di atas dunia ni. Dia minta kepada Allah Ta'ala untuk lihat Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala zahirkan cahaya yang diciptakan oleh Allah, dia tak zahirkan zat Allah lagi, dia zahirkan cahaya yang diciptakan oleh Allah. Dalam kitab-kitab tafsir sebut sebanyak 70,000 cahaya. Setiap cahaya tu sebiji macam 2 kupang, 3 kupang, 5 kupang besar dia tu. Besar cahaya satu tu macam 5 kupang. Bentuk dia tu. Kemudian kalilah 70,000. Maka Nabi Musa AS tengok cahaya tu pun dah rebah jatuh pingsan. Tak mampu nak melihat zat Allah. Tu bukan zat Allah tu Allah Ta'ala zahirkan cahaya baru. Jadi Allah Ta'ala tidak berikan kekuatan kepada Nabi Musa AS untuk melihat cahaya tersebut, apatah lagi nak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeza dengan Nabi SAW. Nabi SAW nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada penglihatan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kaifiat. Tanpa ada di mana-mana, tanpa ada tempat, tanpa ada apa-apa yang berkaitan dengan makhluk. Dia nampak seperti sejak azali Allah begitu, sekarang pun begitu juga. Kemudian dan tiada tinggal seorang pun melainkan dengar yang demikian itu. Demikian esoknya Nabi Yaqub alaihissalam yang jatuh rebah tu. Ataupun gini, dan tiada tinggal seorang melainkan dengar yang demikian itu. Demikian khabar Nabi Yusuf daripada orang Arab Badui itu. Orang pakat dengar. Orang situ pun ada adik dia dengan pak dia, Nabi Yaqub. Dan berkata mereka itu seperti bahawasanya telah datang kepada mereka itu khabar Yusuf. Mereka pun dapat tahu kata ni macam khabaran daripada Nabi Yusuf. Siapa mereka tu? Adik-beradik dia. Adik-beradik dia yang berbelah-belah orang tu. Maka berhimpunlah mereka itu kepada Nabi Yaqub. Berhimpun kepada Nabi Yaqub nak tengok apa pengsan ni. Maka tatkala siuman ia Nabi Yaqub, kata Nabi Yaqub, "Hei Arabi, wahai Arab Badui, bahawasanya aku tiada kuasa atas membalas di kau." Tu jasa yang cukup besar. Ini dia panggil syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang bersyukur pada Allah Ta'ala ni banyak. Antaranya ialah kalau orang tolong kita syukur pada Allah Ta'ala dengan kita ucap terima kasih kepada dia. Jazakumullahu khaira. Kita doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganjari kebaikan pada engkau. Tu jazakumullahu khaira. Ataupun kalau tak doa pun paling-paling kurang bahasa Melayu kita terima kasih selesai. Tu tanda bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Antara tanda syukur lagi disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab dia panggil apa? Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Disebut siapa orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala ni ialah orang yang menggunakan seluruh tubuh badan dia yang 7 anggota hak besar ni ke arah taat pada Allah Ta'ala. Itu antara orang-orang yang bersyukur, iaitu menggunakan nikmat yang Allah beri kepada yang sepatutnya. Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berikan pemberian kepada dia, dia memadai, dia berasa cukup dengan pemberian tersebut.
tak minta lebih, tak berasa kurang. Tu orang bersyukur tu. Allah Ta'ala beri kepada dia RM1,000 contohnya, maka dia memadai 1,000. Dia tidak rasa lebih, nak lebih daripada 1,000 ataupun rasa kurang 1,000 tu, tak. Bahkan dia rasa cukup. Tu pun orang bersyukur. Allah Ta'ala beri makan hari ni nasi 2 kali, bukan 3 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Dia bersyukur, memadai dengan apa yang Allah beri. Begitu juga kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kepadanya sesuatu, maka dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga syukur. Allah Ta'ala tak beri apa pun kepada dia, tapi dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap pemberian Allah yang kepada orang lain. Pemberian Allah tu sendiri dia puji. Walaupun dia tak dapat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Itu orang yang bersyukur. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya bersyukur dengan betul-betul syukur. Bersyukurlah oleh engkau wahai Musa sebenar-benar syukur. Lepas tu Nabi Musa pun berkata, siapa yang mampu untuk syukur dengan sebenar-benar syukur? Maka Allah Ta'ala sebut kata orang yang bersyukur dengan sebenar-benar syukur ni ialah dia faham dan dia melihat dan dia mengetahui bahawasanya segala nikmat-nikmat yang Allah beri itu daripada Allah. Itu pun syukur dah. Dia nampak segala nikmat yang dia dapat ke, orang lain dapat ke, dia tahu tu daripada Allah. Itu pun sudah syukur. Jadi syukur ni takrif yang cukup luas. Banyak benda lah yang syukur ni. Jadi sekarang ni Nabi Ya'qub alaihi salam radhiyallahu ta'ala alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam dia pun kata terima kasih. Dia kata aku tiada kuasa atas membalas akan dikau melainkan dengan doa. Jadi dia nak balas budi lah. Dia dah berterima kasih pada orang Arab Badui tu buat mari khabar tentang anak dia Nabi Yusuf alaihi salam yang hilang bertahun-tahun. Maka dia nak balas budi, dia pun nak minta doa. Nak minta doa pada siapa? Pada Allah Ta'ala lah. Maka dia pun kata, maka pintalah olehmu apa yang engkau kehendak daripada doa, daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Nokta. Maka Nabi Ya'qub pun kata, mu mintalah apa benda yang aku nak doa ni. Sama ada benda tu berkait dengan dunia ataupun berkait dengan akhirat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut doa ni ada dua, doa dunia, doa akhirat. Doa dunia ni ialah doa yang berkaitan dengan dunia. Nak harta, nak tempat tinggal. Bahkan doa berkaitan dengan dunia ni boleh kita doa dalam sembahyang, tapi asalkan bahasa Arab lah. Jangan bahasa Melayu lah. Melayu cakap habis batal. Dalam sembahyang ni 3 saja, doa, zikir, baca Quran. Tak boleh lebih daripada 3 ni. Tak boleh pusing daripada 3 ni. Mesti 3 ni saja. Jadi kalau orang Arab tu tak zikir, tak baca Quran, tak berdoa, kira bercakap. Jadi tak semestinya orang Arab tu tak batal sembahyang sebab dia cakap Arab. Bukan. Kalau dia cakap tu benda yang bukan zikir, bukan doa, bukan Quran, maka dia batal. Jadi antara doa dunianya ialah doa berkaitan dengan harta, berkaitan dengan tempat tinggal, apa-apalah berkaitan dunia. Doa yang akhirat berkaitan dengan kebaikan kita selepas mati. Dan sebahagian daripada doa akhirat ialah meminta supaya mendapat isteri yang salihah. Itu juga akhirat. Sebab tanpa isteri yang salihah tu, dia tidak boleh untuk menjalani kehidupan dia untuk beribadat pada Allah Ta'ala dengan lebih baik. Maka tu adalah tanda-tanda berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan masuk syurga ke, nak tengok Nabi SAW ke, tu semua akhirat belakang. Tu doa berkaitan dengan akhirat. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam pun suruh minta apa saja dunia, berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Maka berkata A'rabi, berkatalah Arab Badui, hei Nabi Allah, himpunkan olehmu di dalam doa engkau akan daku antara dunia dan akhirat. Jadi dia pun kata, mu doalah, tolong doa pada aku tentang dunia aku dan tentang akhirat aku. Mu doalah. Jangan doa satu ya, doa dua-dua sekali, kebaikan dunia akhirat. Sebab tu kita baca dalam Quran ataupun dalam doa akhir tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Dua, dunia akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dalam dunia, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab yang pedih. Azab neraka lah. Jadi itu doa berkaitan dunia akhirat. Kita nakkan kebaikan, apa-apa saja kebaikan. Sebab tu dia tulis Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan al-hasanah. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunyal hasanah, alif lam lepas tu hasanah. Hak tu kebaikan yang tertentu, tak umum lah. Tapi kalau tidak ada alif lam, hasanah itu kebaikan yang menyeluruh. Apa-apa saja kebaikan dia nak dapat di dunia, apa-apa saja kebaikan dia nak dapat di akhirat. Tu dia panggil hasanah tanpa alif lam. Maka dia kata suruh doa dunia dan akhirat hingga sempurna nikmat atasku atas Arab Badui tadi. Jadi kita pun samalah. Mesti kita doa bahagian akhirat kita dan bahagian dunia kita. Maka pohonkan Tuhan engkau bahawa dimudahkan sakaratul maut. Tu dia minta dulu. Jadi dia minta akhirat dulu. Permudahkan sakaratul maut, iaitu orang yang nak mati. Orang yang nak mati, apa nama tu, disunatkan bagi orang hidup ni talqin la ilaha illallah pada dia. Kalau dia tu orang Islam, tanpa perlu sebut Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja. La ilaha illallah dengan suara yang tenang, bukan suara yang kalut. Paling apa nama tu, paling afdalnya orang yang talqin tu orang yang rapat dengan dia. Sanak saudara, keluarga dan sebagainya. Dan kita talqin la ilaha illallah. Tak payah asyhadu an la ilaha illallah sebab dia Islam dah. Dan tak perlu Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita talqin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, adakah perlu ulang semula la ilaha illallah? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Jadi sekarang ni perkataan akhir dia Muhammadur Rasulullah, bukan la ilaha illallah. Adakah dia perlu ulang semula? Berlaku khilaf. Pandangan pertama kata kena ulang semula kerana nak ra'i hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah atau kama qala. Siapa-siapa yang mana akhir perkataannya itu la ilaha illallah, niscaya dia masuk syurga. Tapi pandangan kedua kata tidak perlu dah ulang kerana Muhammadur Rasulullah itu hanya pelengkap kepada perkataan syahadah la ilaha illallah sahaja. Maka tetap termasuk dalam hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Itu berkaitan dengan sakaratul maut. Ada macam-macam amalan yang boleh untuk kita ringan ataupun mudah sakaratul maut. Antaranya ialah kita beramal sugi. Antara kelebihan bersuginya ialah memudahkan cabut roh. Memudahkan cabut roh bersugi. Begitu juga amal-amal lain, baca qul huwallahu ahad. Ketika sakit nazak nak mati tu, sokmo baca ulang-ulang qul huwallahu ahad daripada awal ayat sampai habis, maka dia mudah sakaratul maut, dia mudah untuk dicabut nyawa dan dia bebas daripada fitnah kubur. Kerana membaca qul huwallahu ahad berkali-kali ketika sakit nak mati, sehinggalah dia mati. Itu yang pertama. Dan bahawa menjadikan daku taulan engkau Yakub di dalam syurga. Permintaan kedua dia nak kata, permintaan keduanya dia, pertamanya kita faham kata memang dia confirm nak syurga lah. Bukan setakat nak syurga, tapi nak bersama dengan Nabi Yakub alaihi salam di syurga. Itu mahabbah bainan nabi wal ummah. Kecintaan antara umat dengan Nabi dia sendiri. Itu juga kita kena ada kecintaan antara kita umat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengikut semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan benda tersebut tak patut dibuat pun dibuat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di kawasan tersebut.
Kalau ikutkan bukannya sunnah, betul-betul sunnah pun bukan sunat lalu situ. Tapi dia ikut juga sebab Nabi pernah lalu situ. Nabi pernah lalu situ, dia pun nak lalu situ. Ambil keberkatan daripada apa yang telah dibijak oleh Nabi SAW di atas bumi tersebut. Dia pun nak ikut Nabi SAW berjalan di situ. Nabi SAW suka makan sekian-sekian, dia pun makan sekian-sekian. Nabi SAW suka makan tembikar, dia makan tembikar. Nabi SAW suka makan labu, dia makan labu. Nabi SAW dia suka makan kambing, makan kambing. Nabi SAW suka makan keju, dia makan keju. Makan berlaku. Apa yang Nabi SAW makan, dia makan. Cuma kekurangan kitanya ialah kita tak tahu ataupun tidak ada kedai yang buat makanan Nabi SAW yang betul-betul Nabi makan. Tu belum jumpa lagi lah. Yang biasa sedap-sedap belaka Nabi SAW makan, bukan sedap mana. Tu. Zaman-zaman sahabat Nabi SAW, bila anak-anak mereka bertanya bagaimana Nabi makan, apa makanan yang Nabi makan, dia suruh buat. Dia nak tengok Nabi makan apa. Rupanya makan tu tak sedap pun. Tapi sebab Nabi makan, dia suka. Masa zaman sahabat Nabi SAW, anak-anak mereka tu dah makan sedap dah. Zaman Nabi ya perik sikit. Cuka tu kira kuah utama lah cuka tu. Kalau kita cuka benda apa. Nak cicah dengan roti cuka. Ambil roti, cicah dengan cuka. Rasa apa? Itu. Hak tu paling simple. Roti pula kita gardenia lah apa tu lembut dah tu. Yang roti kasar. Roti kasar hak orang panggil grade paling rendah kali lah. Hak kasar bukan sedap. Cicah dengan cuka. Hak tu makanan yang Nabi SAW kadang-kadang makan. Sebab tu Nabi SAW kata dalam Syama'il apa dia? Kuah yang paling sedap ialah kuah yang paling sedap, makanan yang paling sedap ialah cuka. Cuka bukan kari ke apa, bukan. Tu Jadi mana kita ni sekarang ni mewah dah makan. Tu Dan bahawa menjadikan harta aku terlebih banyak daripada harta anak bapak mudaku. Sebab apa? Maka bahawasanya, maka dengan mana kerana bahawasanya mereka itu, keluarga dia tu dah, memalu akan daku dengan papaku. Papa ni miskin. Jadi keluarga aku ni banyak duk hina aku, memalukan aku sebab aku miskin. Maka permintaan ketiga aku berkaitan dunia ni, kau minta pada Allah Ta'ala supaya memberikan aku kekayaan. Lebih kaya daripada keluarga tu, supaya dia tidak menghina aku terhadap aku ni miskin. Tu permintaan berkaitan dengan dunia. Dan kasihanilah olehmu akan dagangku. Dan kasihanilah, mana tadi? Bukan. Maka mengangkatkan Yakub. Biarlah permintaan dia 3 je. Maka mengangkatkan Yakub dua mata Yakub ke langit. Jadi nak doa lah ni. Yang pun mengangkat mata dia ke langit. Ini Nabi Yakub alaihi salam. Maka berkata ia Yakub, hei Tuhanku. Jadi kita ni nak berdoa ni ada je lah. Antaranya ialah kita puji Allah Ta'ala dulu. Kita selawat ke atas Nabi SAW dulu. Barulah kita minta permintaan kita. Kemudian tutup pula dengan pujian pada Allah Ta'ala dan selawat ke atas Nabi SAW. Itu antara adab dia. Lepas tu angkat tangan. Nabi SAW kalau dia tu nak berdoa kepada benda yang sangat-sangat berhajat, dia angkat tangan dia sehingga sahabat meriwayatkan nampak ketiak Nabi SAW punya tinggi. Tu sangat-sangat berhajat lah tu. Tapi kalau kita hak biasa-biasa ni, biasa-biasa dah lah. Angkat ramai-ramai kan orang tekak wera pula dah. Dia pula ni doa gini. Itu doa orang yang sangat-sangat berhajat sehingga nampak ketiak dia. Sungguh-sungguhnya Nabi SAW itu berdoa. Kemudian dia kata, mana tadi? Maka berkata ia Nabi Yakub, hei Tuhanku, perkenanlah olehmu akan pintaku. Pinta Nabi Yakub. Tama-tama dia minta diri dia sendiri dululah, supaya kabulkan segala permintaan dia. Dan kasihanilah olehmu akan dagangku. Dagangku ni perniagaan dia lah. Dan mudahkan olehmu atas Arabi ini sakaratul maut. Permudahkanlah orang Arab Badui ini
Yang mana permintaan pertama dia mempermudahkan sakaratul maut. Habis-habis nak mati tu. Hampir-hampir nak mati tu. Permudahkanlah cabut nyawa. Dan jadikan olehmu, ya Tuhanku, taulanku di dalam syurga. Jadikan, wahai Tuhanku, taulanku di dalam syurga. Orang Arab Badui ni sebagai taulan, sebagai kawan, sebagai sahabat dalam syurga. Jadi orang yang paling rapat dengan Nabi SAW dalam syurga, sahabat dia lah. Lepas tu umat Nabi SAW pun boleh jumpa Nabi SAW ketika itu dengan izin Allah SWT. Dan jadikan hartanya, harta Arab Badui tadi terlebih banyak daripada daripada harta segala anak bapak mudanya, bapak muda Arab Badui tadi, mana keluarga dia, supaya dia tidak memalukan dia di dalam afiah, di dalam keselamatan dan salah dan kebaikan. Mana dia bukan minta semata-mata harta, bahkan minta harta yang banyak tu dalam keadaan selamat dan sejahtera. Jadi kerana harta yang banyak kadang-kadang boleh menyebabkan kawan tu bermaksiat pada Allah Ta'ala dengan harta dia. Dia menginfakkan harta ke arah yang maksiat, jadi maksiat. Jadi biar banyak harta tapi disalurkan ke arah yang baik. Membantu orang belajar ke. Jadi orang belajar sekarang ni banyak nak pergunakan pitih, tambah orang mengaji agama. Orang mengaji agama ni fardu kifayah. Dia fardu ain satu hal, fardu kifayah satu hal. Fardu kifayah ni nak tampung hak kampung punya. Dalam dua marhalah ni kena ada seorang alim paling kurang. Takkan nak seorang ya. Mestilah nak banyak. Jadi dia nak belajar yang fardu kifayah ni payah satu hal. Kemudian kos dia pun besar juga. Kos dia pun besar juga. Lebih besar daripada orang mengaji doktor, lebih besar orang mengaji engineering dan sebagainya. Sebab kitab mahal-mahal lah kau. Kitab satu pun kadang-kadang ratus dah. Tu kalau ratus, kalau ribu pula. Kitab bukan nipih-nipih gini. Ni senang lah. Tu. Kitab besar-besar lah kau. Kitab hak Arab besar tu nak pergi baca. Hak tu yang kena banyak duit tu. Lepas tu Nabi pula. Lepas tu para ulama sebut antara pelajar yang berjaya antaranya ialah orang yang ada pitih. Ada pitih bolehlah mengaji. Tak ada pitih habis nak pergi mengaji lah ke mana. Kita tak ada bayuran tak boleh, semua tak boleh. Maka kita kena bantu orang yang sedang belajar. Kalau dia tu bersungguh lah. Lepas tu syarat mengizinkan dia tu dapat zakat. Mengizinkan dia tu dapat zakat atas dasar asnaf miskin. Kalau ikut dalam kitab lah. Kalau ikut dalam kitab asal, pelajar-pelajar penuntut ilmu tu boleh mendapat zakat atas asnaf fakir miskin walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya, walaupun ada 400 juta sekalipun dalam akaun dia tetap fakir miskin kerana duit dia tu semua nak guna untuk belajar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, nuktatun. Nuktah ni asalnya rahsia. Ada satu rahsia, satu hikmah. Nuktah cetera. Cetera ni satu cerita lah. Adalah Yusuf alaihi salam tatkala rindukan segala saudaranya, saudara Yusuf. Kan dia tu kena kepala segala saudara lah. Rindu saudara-saudara dia hak 10 orang lebih tu. Adik dia Bunyamin. Adik dia dengan Yusuf tu, Bunyamin dengan Yusuf tu mak lain. Lepas tu adik-beradik dia yang lain tu mak lain pula. Jadi mak ada banyak. Jadi dia kata segala saudaranya pada bermain-main bersuka-suka. Dia rindu, tak kala rindu nak main dengan saudara-saudara dia, minta izin ia Yusuf daripada bapaknya, bapak Nabi Yusuf alaihi salam. Ni ketika sebelum dicolik lah. Sebelum dia tu kena buang, bukan colik. Maka diizinkan bagi Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian daripada payah yang amat payah. Pak dia ni payah nak berizin, izinlah juganya, walaupun terasa berat sangat ni. Berasa berat amat. Sebab pak dia boleh jadi tak sedap hati benda yang akan berlaku pada Nabi Yusuf alaihi salam bila dia nak main dengan saudara-saudara dia yang lain. Dan main tu pada esok harilah. Lepas tu dia kata, dan bermalamlah Yusuf pada demikian malam itu
amat suka dan seru. Amat suka dan seru. Seru tu suka juga. Seru tu sama dengan suka. Mana dia malam tu dia tak sabar-sabar nak tunggu siang hari nak main dengan saudara-saudara dia. Seronok, rindu. Dan berkata ia Nabi Yusuf pada tiap-tiap saat, yakni tiap-tiap saat malam tu dia kata begini, "Hei bapakku, apa yang terlebih panjang malam ini?" Doktor. Dia tanya, "Bapalah panjang sangat malam, nak tunggu esok ni bila ni?" Tu. Orang yang tak sabar menanti sesuatu, dia berasa lama lah masa tu. Kita nak tunggu sesuatu, contoh nak tunggu kitab sampai ke, nak tunggu boleh akad nikah ke, rawatlah lambat sangat. Sebab apa? Sebab dia berasa seronok benda tu. Jadi tak sabar-sabar nak dapat. Jadi Nabi Yusuf AS pun tak sabar-sabar nak main esok hari ni yang telah diizinkan oleh bapak dia. Dan berkata bapak Nabi Yusuf AS, "Hei anakku, apa yang terlebih pendek malam apabila berkehendak bercerai aku dengan dikau pada malam tu." Jadi pak dia rasa tak sedap hati. Aku rasa malam ni bukan panjang, malam ni pendek. Sebab aku rasa macam bakal berpisah dengan mu ni. Jadi dia ada dah aura-aura tahu kata dia akan berpisah dengan Nabi Yusuf AS dengan Nabi Yaqub. Lepas tu, dan tatkala berkehendaklah saudara Yusuf bahawa menjatuhkan Nabi Yusuf. Inilah bila tiba esok hari tu, dia pun bawa Nabi Yusuf ni dengan adik-beradik dia tu nak menjatuhkan dia, nak menenggelamkan dia di dalam ghiyabatul jub. Ghiyabatul jub tu ialah dasar telaga. Mana telaga hak dalam, tu ghiyabatul jub. Tu dia kata, dan tatkala berkehendaklah saudara Yusuf bahawa menjatuhkan Yusuf di dalam ghiyabatil jub, iaitu telaga yang dasar, telaga yang dalam, sehingga kan Nabi Yusuf hak kecil tu tak boleh panjat semula. Maka berserulah Yusuf. Berseru makna menyeru, memanggil. "Hei saudara aku, hei tempat berkhabar-khabarku." Tempat berkhabar-khabar ni bukan berkhabar-khabar semangat tu kan. Berkhabar-khabar ni tempat menyembang lah, tempat cakap, sembang dengan saudara dia ni. Dia panggil saudara dia. Bila saudara dia buang dia ke dalam telaga tu, dia pun panggil. Ini kelakuan yang menghilangkan rupa kemaluan. Ini bukan kemaluan bawah tu, kemaluan maruah. Ini yang membuat ni, mau tenggelamkan aku dalam telaga ni, mau jatuhkan aku dalam telaga ni, ni adalah menghilangkan rupa kemaluan, iaitu menghilangkan dan menjatuhkan maruah. Jadi dalam Islam ni dia ada dua. Pertamanya benda yang berkaitan dengan hukum halal haram, yang kedua berkaitan dengan maruah. Setiap benda yang perbuatannya haram menjatuhkan maruah, tapi tidak semua perbuatan yang menjatuhkan maruah itu haram. Kalau perbuatan haram depan orang memang jelaslah itu memang akan menjatuhkan maruah. Tak mayang kau, tak puasa kau, mencuri kau. Tapi ada perbuatan yang menjatuhkan maruah, tapi perbuatan itu tidak haram. Banyaklah benda. Contohnya kadang-kadang makruh saja. Contohnya makan diri, jatuh maruah. Orang yang cium isteri dia depan hadapan orang ramai apa akad nikah, jatuh maruah. Tu disebutlah kitab fiqh. Benda tu tak haram tapi jatuh maruah. Tu dia panggil jatuh maruah orang yang soleh. Tu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, Nihayatul Muhtaj, Syekh Muhammad Ramli rahimahullah dalam kitab Jawi Miftahus Sa'adah As-Salihin pun sebut orang yang laki dia tu halal, cium isteri dia depan orang, jatuh maruah walaupun halal. Jadi maknanya perbuatan tersebut perlu dijauhi. Apa kesan dia kalau jatuh maruah? Kesan dia ialah dia tu tidak adil. Dia tu dipanggil tidak adil. Kalau riwayat hadis dia dhaif. Mana tidak boleh dipercayai. Kalau nak jadi wali, dia tak boleh jadi wali. Kalau nak jadi wali, dia tidak boleh jadi wali kerana syarat wali itu bukan wali, saksi. Kalau nak jadi saksi, dia tidak boleh jadi saksi kerana saksi ni antara syarat dia adil. Kalau jadi wali, syaratnya tidak fasik saja, dia tidak syarat adil atas pandangan yang mu'tamad. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.